Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita telah mempelajari tiga kaedah untuk menghasilkan garam. Satu, dua, tiga. Di mana kaedah pertama dan kaedah kedua ni adalah untuk menghasilkan garam yang larut. Yang pertama garam larut jenis natrium, kalium, amonium. Kita sediakan dengan kaedah penetralan di mana alkali bertindak balas dengan asid hidroklorik mendapatkan garam natrium, kalium dan amonium. Dan kaedah yang untuk menghasilkan garam larut tetapi bukan garam natrium, kalium dan amonium, kita sediakan dengan mentindakbalaskan asid dan juga logam ataupun asid dengan oksida ataupun asid dengan karbonat seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini. Dan kemudiannya apabila kita hendak menyediakan garam tidak larut, kita akan sediakan garam tidak larut ini dengan mentindakbalaskan logam nitrat dan natrium dengan sesuatu anion yang terdapat dalam garam tidak larut tersebut. Okey, contohnya kalau yang kita pelajari sebelum ini, kalau kita hendak menghasilkan plumbum sulfat, maka kita ada kat ion plumbum akan menjadi X, jadi kita gunakan plumbum nitrat. Okey, dan kita akan tindak balaskan natrium yang ada sulfat lah, sebab dalam garam yang kita nak hasilkan tu ada sulfat, maka kita dapatkan natrium sulfat. Jadi tindak balaskan kedua-dua ini, plumbum nitrat dan natrium sulfat, dapatkan XY-nya itu plumbum sulfat. Ini plumbum sulfat bersama hasil sampingannya iaitu natrium nitrat. Okey, itu adalah pemilihan bahan untuk menghasilkan garam. Bagaimanakah kaedah yang perlu dibuat, langkah-langkah untuk menghasilkan garam. Jadi kita tengok langkah untuk menghasilkan garam yang natrium, kalium dan amonium dulu, iaitu yang pertama ini. Okey, jadi kalau pelajar perhatikan, yang pertama ini kita nak menghasilkan garam natrium, kalium dan amonium. Kaedah ini melibatkan proses peneutralan. Mengapa peneutralan? Kerana kita ada alkali dan asid. Alkali dan asid untuk ditindakbalaskan asid dan alkali menghasilkan garam natrium. Okey. Jadi kita lihat dalam buku teks kita ada dalam bab asid, baz dan garam, langkah-langkah telah diberikan untuk menyediakan garam terlarut jenis amonium, natrium dan juga kalium. Penting untuk pelajar-pelajar boleh menulis kaedah-kaedah apabila pelajar sudah memahami gambar rajah eksperimen. Kebanyakan eksperimen ada gambar rajah, dan dalam gambar rajah eksperimen menghasilkan garam natrium ni, kita ada flow ataupun carta alir yang melibatkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gambar rajah. Jadi 6 gambar rajah ini walaupun 6 tidak bermakna ada 6 langkah. Mungkin gambar rajah pertama sahaja ada 2-3 langkah. Jadi dalam menghasilkan garam natrium, kalium dan amonium, dalam menghasilkan garam larut ataupun tidak larut, garam natrium, kalium, amonium adalah garam yang paling panjang langkah-langkah menghasilkannya. Okey, jadi kita tengok apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pelajar. Okey, untuk gambar rajah pertama ini, kalau pelajar biasa dengan proses peneutralan, ini adalah proses peneutralan di mana asid hidroklorik dititratkan ke dalam larutan kalium hidroksida. Jika kita tengok pada langkah-langkah, itu adalah langkah yang langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 baru merujuk kepada gambar rajah pertama. Tetapi 1 sampai 5 itu adalah persediaan untuk mendapatkan
susunan rajah yang macam ni. Contohnya langkah 1, okay, apa yang pelajar perlu buat dahulu adalah bilaskan keseluruhan permukaan dalam sebatang pipet 20 cm, 25 cm padu dengan sedikit larutan kalium hidroksida 2.0. Kerana apa? Kerana larutan kalium hidroksida ini akan disukat dan dimasukkan ke dalam kelalangkun. Sebelum kita masukkan kalium hidroksida ke dalam kelalangkun, kita nak kena sukat dulu sebanyak 25 cm padu. Jadi kita akan guna pipet 25 cm padu dengan cara kita bilaskan dulu supaya dia bersih, supaya larutan kalium hidroksida tidak tercemar dengan apa sahaja yang terdapat di dalam pipet. Jadi kita masukkan sedikit larutan kalium hidroksida. Larutan yang kita nak tu kita guna untuk bilas pipet. Dan sedikit saja kita bilas, kita lalukan larutan kalium hidroksida dan kita buang larutan tersebut. Kita buang. Kemudian gunakan pipet untuk dapatkan 25 cm padu. So kata kerjanya adalah pipetkan. Pipetkan. Bukannya sedut. Kalau dalam buku teks kita pipetkan dengan tepat. Jadi pipet larutan ni maksudnya larutan itu perlu ada kepekatan iaitu 2.0 dan isi padu 25. Larutan apa? Kalium hidroksida. Pipetkan 25 cm padu 2.0 mol per desimeter padu kalium hidroksida dan pindahkan ke dalam sebuah kelalangkun. Maksudnya inilah dalam kelalangkun yang kita nak guna dalam langkah yang ke-6 tadi tu. Okay, kemudian dalam kelalangkun itu yang telah diletakkan kalium hidroksida, kita masukkan penunjuk phenolphthalein. Kata kerjanya adalah tambahkan beberapa titis penunjuk phenolphthalein dan goncangkan. Itu kata kerja juga. Okay, jadi sebab tu kita punya larutan kalium hidroksida yang ditunjukkan dalam kelalangkun ini berwarna merah jambu disebabkan kehadiran phenolphthalein. Okey, kemudian nombor 4, kita nak guna biuret pula. Jadi biuret tu kita kena bilas juga dengan larutan yang kita nak guna masukkan dalam biuret sebentar lagi. Jadi kita bilaskan keseluruhan permukaan dalam sebatang biuret dengan larutan yang kita nak guna itu asid hidroklorik. Jadi kita masukkan larutan yang kita nak guna tu 2.0, jadi kita bilas dengan larutan 2.0 lah. Mungkin tak perlu penuh biuret, kita goncang-goncangkan dan kita buang larutan itu. Okey, dan sebelum kita buat pentitratan, kita isikanlah biuret dengan larutan yang kita nak, iaitu asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu. Okey, jadi asid hidroklorik inilah 2.0 mol per desimeter padu ni kita masukkan ke dalam biuret. Okey, apabila kita memasukkan sesuatu larutan ke dalam biuret, kita tak perlu nyatakan isi padu. Sebab biuret itu sendiri adalah alat pengukuran. Jadi kita masukkan dan kita catatkan sahaja rekod bacaan awal biuret. Kita masukkan larutan, isikan biuret dengan asid hidroklorik sebanyak dengan kepekatan 2.0 mol per desimeter padu. Kita apitkan, itu kata kerjanya, isikan biuret, apitkan biuret pada kaki retak dan kita rekodkan bacaan awal biuret. Kalau pelajar bertanya, okey, kalau kita nak rekod, berapa nak rekod? Tak kisahlah kat mana-mana aras meniskus yang kita baca pada biuret tu, kita catat. Kita mungkin nak letak penuh lah. Kita nak letak penuh dan kita catatkan bacaan yang kita boleh dapatkan. Okey, kemudian barulah langkah pertama, tambahkan asid. Bila kita buka biuret tu dengan tangan kiri ataupun kanan kita, kita buka titis kapal kita panggil tambahkan. Kata kerja adalah tambahkan asid secara perlahan ke dalam kelalangkun yang mengandungi kalium hidroksida tadilah sambil memusarnya. Memusar ni maksudnya kita goncang perlahan-lahan lah. Okey, kemudian teruskan penambahan asid sehingga warna larutan di dalam kelalangkun berubah daripada merah jambu. Okey, bila ada alkali, phenolphthalein berwarna merah jambu kepada tidak berwarna.
Okay, bila bertukar kepada tidak berwarna, itulah bacaan akhir biuret. Maka kita rekodkan bacaan akhir biuret. Okey, kemudian kita tentukan isi padu asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik dalam biuret tadi tu dia dah turun dengan sebanyak isi padu tertentu. Jadi kita nak dapatkan isi padu berapakah yang kita dapat tu. Jadi kita kena rekodkan bacaan akhir. Bacaan akhir tolak bacaan awal, kita akan dapat isi padu biuret, isi padu asid hidroklorik yang digunakan. Alright, okay. So, okay, kemudian kita andaikan, maksudnya andaikan isi padu asid V adalah asid adalah V. Ni macam mana boleh dapat V ni? Macam mana dapat V? Dapat V adalah bacaan akhir, iaitu yang ni lah, rekodkan bacaan akhir. Kita tolak dengan bacaan awal. Okey, dapatlah V. Kat mana bacaan awal? Bacaan awal dekat step yang kita tambah. Okey, step kelima tadi, apabila kita tambah biuret. Bacaan akhir tolak bacaan awal, maka kita akan dapat isi padu asid hidroklorik yang digunakan. Okey, kemudian kita ulang. Kita dapat rekod, kita dapat bacaan yang pertama, isi padu asid. Kita boleh ulang. Maksudnya ulang tu, jadi kita isikan semula lah. Isikan semula 25 cm padu, larutan kalin hidroksida yang baru ke dalam kelangkun tanpa penunjuk fenolftalin. Okey. So ini kita ulang kerana kita nak dapatkan garam adalah apabila asid ditambahkan dengan alkali. Okey, ini untuk dapatkan garam dan air kan. Yang kita nak garam ni lah. Okey, tetapi yang kita buat mula-mula tadi ada fenolftalin. Sebab apa kena ada fenolftalin? Sebab kita nak dapatkan takat akhir. Kalau tak buat fenolftalin, tak ada perubahan warna, kita tak tahu takat akhir, kita tak dapat kira. Sebab bacaan isi padu asid adalah takat akhir tolak, bukan takat akhir, bacaan akhir tolak bacaan awal. Jadi kita nak dapatkan takat akhir tu, bacaan akhir tu, kita kena tolak bacaan awal. Jadi itu adalah isi padu asid yang digunakan. Kalau tak ada fenolftalin, tak dapat bacaan. Tetapi apabila kita dah buat dengan fenolftalin, kita sudah ada isi padu asid yang diperlukan. Maka kita tahu berapa banyak isi padu asid, iaitu V, untuk bertindak balas dengan alkali kita 2.0 mol per desiliter padu dan 25 cm padu. Dan kita dah tahu banyak mana asid yang diperlukan. Kita hanya perlu ulang dengan tanpa menggunakan fenolftalin. Cukup kita masukkan 25 cm padu. Kita andai lah. Kita masukkan 25 cm padu. Bukan andai, sorry. Kita masukkan 25 cm padu larutan kalin hidroksida dan 2.0 kepekatan ke dalam kelalangkun. Macam yang tadi juga. Step yang mula-mula tadi macam tadi juga. Sebab kita nak ulang. Macam step mula-mula tadi. Iaitu ini 25. So alkali tak berubah. Okey, 25 2.0 mol pada desiliter padu KOH, alkalinya tak berubah. KOH itu alkali. Kita masuk, kita nak ulang ke dalam kelalangkun dan kemudian kita ini V ini adalah bacaan akhir tolak bacaan awal. Kita tambahkan V yang kita dapat dari pengiraan tadi, pentitratan yang pertama, sebanyak V dengan kepekatan yang asal juga 2.0. Okey, daripada biuret ke dalam kelangkun. Tambahkan daripada biuret ke dalam kelangkun. Kita ambil dari biuret. Okey, ke dalam, tambahkan ke kelangkun tanpa fenolftalin. Dan kita gusarkan. Maksudnya kita goncang perlahan-lahan. Jadi kali ini apabila kita buat langkah ke-10, kita dah tak guna fenolftalin. Garam kita tak ada pencemar, tak ada bahan asing, tak ada bahan pencemar, tak ada asing. So kita mendapat garam yang tulen.
Okey, jadi apabila kita goncangkan tu terbentuk garam, jadi kita tuangkan kandungan ke dalam kulalangkun, kandungan kulalangkun ke dalam sebuah mangkuk penjejak. Kandungan kulalangkun ni adalah larutan garam. Garam sudah terbentuk. Okey, jadi masukkan ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Okay, itu adalah langkah yang inilah. Kita dah ulang, kita ulang tanpa sebab tu tak ada warna merah jambu pun kan, tak ada warna jambu. Okey, kemudian kita dah dapat larutan garam, tuang ke dalam mangkuk penyejat. Okey, kemudian ini tuang, kata kerja tuang kandungan ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Kemudian kita panaskan larutan. Kita panaskan larutan sebab kita nak sejatkan larutan itu perlahan-lahan untuk menyejakkan air supaya larutan tepu diperoleh. Okay, ini biasalah banyak waktu sains dulu memisahkan campuran. Memisahkan campuran garam. Larutan garam adalah sejenis campuran. Jadi kita nak pisahkan larutan garam tu, kita kena sejatkan air dengan memanaskannya perlahan-lahan. Biarkan larutan garam yang tepu menyejuk. So, macam mana kita nak tahu tepu? Macam mana nak tahu tepu? Nak tahu tepu, ada kaedah dia, kita boleh. Untuk mengetahui sama ada larutan garam yang tepu atau tidak, celup rod kaca ke dalam larutan kaca itu dan keluarkan rod kaca itu. Jika hablur terhasil, maksudnya ada terbentuk pepejal di hujung-hujung rod kaca ni, maka larutan garam yang tepu telah diperolehi. Okey? So, tapi kita tulis dalam kaedah kita, panaskan perlahan-lahan untuk menjadikan air supaya larutan tepu diperoleh. Okey, so kemudian biarkan larutan garam yang tepu sejuk supaya penghabluran berlaku. Penghabluran berlaku bermaksud kita dapat pepejal. Kita dapat pepejal dalam mangkuk penyejat. Okey. Okey, jadi bila dapat pepejal tu yang masih basah, kita turaskan kandungan di dalam mangkuk penyejat untuk memperoleh hablur kalium klorida. Okey, pepejal lah. Dan bilaskan hablur itu dengan sedikit air suling. Okey, kemudian keringkan hablur itu dengan menekannya di antara beberapa keping kertas turas. Okey, so bila ini pelajar ada 16 step, adakah pelajar kena ingat 16 step ni? Ya, terbaik sekali ingat 16 step ni. Tetapi yang paling penting, pelajar mesti ingat 6 gambar rajah ni. 6 gambar rajah ini. 6 gambar rajah ni boleh bawa banyak markah kepada pelajar. Dan walaupun kita tak expect kita boleh tulis ke 16 semua 16 step. Tetapi 6 gambar rajah ini dapat bagi banyak markah, malah boleh memberi markah majoriti daripada 16 hanya dengan mengingat 6 step ini. Okey, mengapa? Kerana satu step ini boleh bagi idea kepada pelajar 2-3 langkah. 2-3 langkah. Okey. Jadi macam mana nak boleh tulis langkah-langkah ni? Praktis menulis. Berlatih menulis langkah. Jangan ingat dalam kepala dan sebut sahaja. Sebab SPM bukan ujian mengingat. Bukan ujian oral. Bukan ujian oral. Jadi tak perlu sebut. Dia adalah menulis, ujian menulis. Jadi ujian bertulis, pelajar kena tulis. Bila pelajar boleh tulis, berlatih menulis, kalau silap, semak semula dengan langkah-langkah yang disediakan, yang ditunjukkan dalam buku teks, tulis semula. Okey, kena rajin lah. Okey, so itu langkah untuk menghasilkan garam natrium, kalium, amonium. Okey, cuba pelajar buat selepas ini. Okey, itu saja. Terima kasih.